Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda semua, selamat datang ke Kisah Seram Malaysia. Semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan di sini anggaplah sebagai satu hiburan saja. Tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang dah meninggal dunia, ya. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah berikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan. Kisah yang pertama saya nak ceritakan kat sini adalah dengan tajuk Jengka Pahang. Sebut sahaja jengka, semua orang akan fikir pasal kelapa sawit dan sebagainya. Majoriti penduduk jengka bukanlah berasal dari Pahang sendiri, kerana ramai yang migrasi dari serata negeri untuk membangunkan tanah rancangan sendiri. Kerana zaman dahulu sangat-sangat susah, ya, untuk membuka tanah sendiri. Jengka yang dahulu dengan jengka yang sekarang sangat-sangatlah berbeza, kerana sudah macam-macam pembangunan yang dijalankan di jengka ni. Aku rasa cukuplah mukadimah tentang jengka tu. Kita berbalik pada cerita asal. Kalau korang pernah datang ke Jengka Pahang, mesti korang pernah dengar kan Bandar Pusat Jengka ataupun nama lain iaitu Bandar Tun Razak Jengka, di mana semua orang jengka akan bertandang ke situ untuk membeli barang keperluan. Kalau korang memang orang jengka, korang tahu akan jalan yang dipenuhi kelapa sawit kiri dan kanan untuk sampai ke pusat bandar. Kisah ini terjadi pada kawan aku di mana dia bekerja di sebuah kedai makan di Bandar Jengka. Seperti kedai makan yang lain, kedai makan di Jengka akan ditutup lebih awal pukul 1 atau paling lewat pukul 2 pagi. Jadi nak dijadikan cerita, satu hari kedai dia tutup jam 2 sebab ramai pelanggan yang datang, terutamanya pelajar UiTM Jengka Pahang. Jadi selepas semua siap kemas, dia pun pulang menuju ke rumah di Jengka 13 menaiki motosikal dia. Jadi dia perlu melalui kawasan kelapa sawit yang tebal dan tidak ada sebarang lampu jalan di kiri dan kanan jalan tu. Setelah sedang leka menunggang motosikalnya, cahaya lampu motornya menangkap sesuatu tubuh yang tua, seakan-akan pakcik yang sedang berjalan menuju masuk ke dalam ladang kelapa sawit. Dia cuba perhatikan betul-betul sampai memberhentikan motornya di tepi jalan. Lalu dia pun bertanya, "Cik, cik, nak pergi mana cik malam-malam ni?" Pakcik tu diam seribu bahasa, lalu dia bertanya lagi, "Pakcik, pakcik." Dan pakcik tadi tiba-tiba memberhentikan langkahnya. Lalu kepalanya berpusing guys, 360 darjah. Macam tu lah kan. Merenung tepat ke arah kawanku dengan muka yang bodoh serta gigi yang panjang. Jadi kawanku mengucap panjang lalu lari mendapatkan motosikalnya, pecut meninggalkan kawasan tersebut. Keesokannya dia pun demam dan diberikan cuti oleh majikan dia. Okey. Macam mana kisah ni? Itu adalah kisah dekat Jengka lah, Dan kisah 2 ni. Kisah ni diadaptasi dari pengalaman seorang pengawal keselamatan Sekolah Menengah Jengka 12 Pahang, ya. Di mana satu malam dia sedang meronda di kawasan pekarangan sekolah untuk memastikan semua dalam keadaan baik, dan itu adalah tugas hakiki sebagai seorang pengawal keselamatan, ya. Memang kena pusing sekolah, cek, nak kena clocking, nak kena pastikan tak ada orang dalam sekolah sewaktu sekolah dah ditutup. Jadi sedang melakukan rondaan pada malam tu, dia terdengar bunyi seakan-akan
orang sedang meminta tolong di makmal sains sekolah itu. Tolong, tolong, tolong. Dan tanpa menunggu masa, dia terus menuju ke bilik makmal sains dan membuka pintu untuk memeriksa jika ada orang kat dalam dia. Berbekalkan torchlight di tangan dia, dia menyuluh satu persatu sudut di makmal tersebut sambil hatinya ni dum-dam, berdebar-debar bercampur seram. Sedang leka menyuluh setiap sudut di dalam bilik berkenaan, cahaya lampunya menangkap sesuatu yang sedang merangkak di siling belakang makmal tersebut dengan posisi terbalik dengan mata yang merah. Allahu, tidak ada sebarang perkataan yang mampu diucapkan ketika itu, hanya berserah kepada ilahi dan membaca beberapa potong ayat suci Al-Quran. Dalam keadaan berpeluh, Pak Gad itu melangkah setapak demi setapak ke belakang untuk lari meninggalkan kawasan makmal itu. Dan keesokan harinya, dia ditemui pengsan di hadapan pintu makmal itu dan cuma disedari oleh makcik cleaner sekolah tersebut. Dan Pak Gad ni diberikan cuti kerana pihak sekolah ni memang dah tahu perkara begini akan terjadi. Jadinya pihak sekolah bagi Pak Gad ni cuti. Kerana sebelum ni perkara-perkara ni dah terjadi pada Pak Gad yang sebelum dia. Jadi mohon kepada awak semua, jangan takut untuk bertandang ke jengka kerana jengka yang sekarang dah tak macam jengka yang dahulu. Okey, end of kisah nombor 2. Baik, yang ini kisah yang ketiga. Kisah ini diceritakan sendiri oleh penggawal keselamatan sekolah rendah jengka dan tidak perlu diperincikan jengka berapa atas sebab-sebab tertentu demi menjaga nama baik sekolah tu agaknya lah ya. Pada suatu hari, dia ditugaskan menjaga shift belah malam sebab kawannya demam, so dia terpaksa menggantikan shift rakannya pada hari itu. Seperti biasa, seperti hari-hari lain, dia menjalankan tugas sebagai seorang pengawal keselamatan dengan penuh rasa tanggungjawab demi mencari rezeki yang halal untuk menjara keluarganya. Pada satu malam ketika sedang melakukan rondaan di perkarangan sekolah, telinganya seperti menangkap sesuatu bunyi. Seakan-akan orang sedang melakukan pembarisan kawat kaki di padang sekolah. Dia cuba amati betul-betul bunyi tersebut. Bunyi dia kadang-kadang dekat dan kadang-kadang jauh. Dalam hatinya terperasan, perasaan aku je kot ni, ke betul ni? Kata dia lah dalam hati. So dia pun meneruskan perjalanan beronda kawasan sekolah. Dan sekali lagi dia terdengar bunyi tapak kaki serta bunyi teriakan ataupun jeritan seakan seseorang sedang memberi arahan, macam orang tengah berkawat gitu lah Hatinya mula berdebar-debar. Dalam keadaan ingin tahu, dia pun perlahan-lahan berjalan menuju ke padang sekolah untuk mengetahui apa yang sedang berlaku di sana. Kerana mengikut pendengaran dia, suara ataupun pendengaran dia tadi tu bunyi daripada padang sekolah. Sampainya dia di padang, dia duduk di sebalik pokok bunga dan matanya melilau kiri kanan untuk melihat apa yang sebenarnya sedang berlaku. So dalam keadaan sama-sama tu, dia ternampak segerombolan tentera Jepun zaman dahulunya dengan berpakaian kemas sedang melakukan kawal kaki. Dia mendengar general ini berkata, "Tano Shinde." Itu saya pun tak tahu bahasa Jepun sebenarnya sebab saya tengok kat sini. Yang bermaksud senang diri, kata dia Hatinya berdebar-debar, bercampur perasaan takut dan perlahan-lahan dia melangkah setapak demi setapak ke belakang untuk meninggalkan kawasan tersebut. Dan dalam keadaan yang kelam kabut, kakinya terpijak ranting pula, serta-merta mengejutkan tentera Jepun dan beralih pandangan tepat ke arah beliau.
Dia orang ni semua kan. Tiba-tiba ni lah sebab dengar kan. Ni dia kata dalam bahasa Jepun ya. Sano hito tokare no atama. Ni saya tak boleh nak baca lah. Saya tak pandai bahasa Jepun. Maksud dia, kejar orang itu dan penggal kepala dia. Dia berlari selaju mungkin meninggalkan kawasan itu dan terus mendapatkan motornya untuk pulang ke rumah. Jadi, keesokan harinya, dia demam panas seminggu dan pihak sekolah memberikannya cuti untuk kembali pulih seperti sedia kala. Nasib baik pihak sekolah ni baik hati untuk bagi cuti ya. Sebab tahu mungkin sekolah dia memang ada gangguan. Okey. Jadi ini adalah kisah yang ketiga. Kita sambung dengan kisah yang keempat. Kisah ini terjadi ketika rakanku menuntut di sebuah institusi kerajaan di Jengka. Mungkin ramai dah tahu nama institusi tersebut dan tidak perlu aku sangkalkan lagi. Dia duduk di Kolej Tun Teja, kampus Jengka dalam bidang pertanian. Satu hari ketika hari Minggu, ramai pelajar UiTM Jengka keluar dari tempat persembunyian yang sangat-sangat pisang. Mereka menuju ke bandar Jengka untuk merehatkan minda mereka setelah seminggu mengikuti kuliah di UiTM tersebut. Tapi hal ini tidak bagi kawanku sebab dia lebih suka duduk dalam bilik bermain game. Dia duduk di aras dua kolej itu dan hanya dia seorang saja yang tidak keluar. Rakannya yang lain semua keluar sebab bosan katanya duduk di hostel. Itulah sebab kata dia pisang tadi tu. Kisah pun bermula. Sedang leka dia bermain game, dia terasa macam nak terkencing dan melihat jam di tangan dia. Dilihatnya baru pukul 9.30. Masih awal lagi ni, kata dia. Tanpa segan silu, dia keluar untuk melunaskan hajat kecilnya. Baru tiba nak melangkah keluar menuju ke tandas. Di suatu sudut, dia ternampak seakan seorang nenek tua yang sedang mundar-mandir sambil memegang sebatang tongkat. Dia pun hairan, macam mana pula boleh ada nenek tua kat kolej ni? Nak ditegur, takut benda lain, kata dia. Dia pun batalkan hasrat nak ke tandas dan masuk semula ke dalam biliknya. Duduk sambil memikirkan, apa yang terjadi tadi sebenarnya ni? Sedang leka berfikir, alangkah terkejutnya. Nenek yang dilihatnya tadi tiba-tiba berada di luar biliknya sambil mengetuk-ngetuk cermin biliknya dengan wajah yang sangat hodoh serta kulit muka yang mengelupas, guys. Jadi dia panik lalu membuka pintu biliknya untuk lari keluar. Alangkah terkejutnya ketika pintu dibuka, nenek tadi berada di hadapannya sambil merenung tepat ke arahnya. Dia terus pengsan di situ juga. Sehingga kan rakan biliknya lalu diangkat dia ni masuk ke dalam biliknya semula. Ketika dia sedar, dia memberitahu kepada rakan-rakannya apa yang dilihatnya sehingga dia jatuh pengsan. Rakannya hanya diam dan menyuruh mengambil wuduk sebelum tidur dan menyuruhnya tidak menceritakan hal ini kepada pelajar-pelajar lain agar tidak berlaku kekicauan. Jadi, sekianlah untuk kali ini kisah seram Malaysia. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah subscribe di channel ini dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe tu. Di sini ke, di sini ke, di sini ke, saya tak pasti. Tapi tolonglah tekan. Okey. Setiap subscribe anda lah ibarat satu semangat buat saya untuk meneruskan berkarya. Bantulah saya untuk membuat banyak lagi video-video yang menarik untuk anda semua, yang baik, yang berkualiti untuk anda tonton, insya-Allah. Jadi akhir kata, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang dari kelemahan saya diri sendiri. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ciao guys.